Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ana ingin berkongsi sedikit ilmu mengenai pengertian sabar. Konsep sabar dalam bahasa berbeza dengan perkataan kebimbangan dan ia bermaksud memenjarakan jiwa, menghentikannya daripada kebimbangan dan kemarahan. Adapun syariat ialah menjauhi larangan Allah, melaksanakan kewajipan dan tidak marah, gelisah ataupun mengeluh tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu redha dengan takdir Allah dengan kesopanan yang baik dalam masa ujian dan kesukaran, tanpa membantah apa yang telah ditetapkan. Sabar dalam istilah undang-undang juga bermaksud keteguhan pada apa yang disebut dalam Al-Quran, sunnah Nabi dan hikmah ilahi dari ujian yang dilalui seseorang dalam kehidupan yang dimanifestasikan dalam banyak perkara dengan mana Tuhan Maha Suci Dia. Membezakan keikhlasan iman hamba-hambanya, maka kebenaran akan muncul dari pendusta dan orang sakit akan terungkap dari lemak. Dan dalam hal ini dia berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sebelum dia membezakan yang buruk dari yang baik. Putus asa adalah bentuk kecintaan kepada kehidupan dunia, keutamaannya daripada akhirat dan kurangnya pengiktirafan terhadap rahmat Allah yang maha tinggi dan limpah kurnianya, yang membawa kepada kemalasan, sikap tidak peduli dari ibadah dan ketaatan, dan mengabaikan mereka, dan akibatnya berterusan melakukan dosa dan kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu ada 4 jenis. Sabar dengan kewajipan, sabar dengan musibah, sabar atas gangguan orang, dan sabar dengan sabar. Maka sabar dalam fardu adalah kejayaan, dan sabar atas musibah mendapat pahala, dan sabar atas kemudaratan manusia adalah cinta, dan sabar adalah kesabaran Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Husaini bin Manaim. Nombor metrik 064906. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan dengan tajuk sabar. Terdapat 3 jenis sabar. Yang pertama ialah sabar dengan takdir, iaitu rela dengan takdir dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah salah satu jenis kesabaran di mana seseorang Muslim haruslah bersabar dengan apa yang menimpanya dari ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang di luar kawalannya. Dan kesabaran ini adalah perjalanan ujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya di dunia ini, dan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa telah menggambarkan keadaan-keadaan orang yang sabar dalam kesusahan, iaitu dalam firman-Nya, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berita gembira tentang kebenaran. Selain itu, sesiapa pun umat Islam yang redha dengan takdir dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini, ia adalah lebih tinggi darjatnya berbanding dengan sesiapa yang sabar dengan musibah. Dan seseorang hamba yang mencapai darjatnya ini apabila dia mengetahui bahawa yang kesulitan yang ditimpanya itu pasti ada hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menyerahkan perintahnya kepadanya dan berpuas hati dengannya. Baiklah, seterusnya jenis-jenis sabar yang kedua ialah sabar daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim akan bersabar dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Jika seseorang itu melakukan
perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, daripada melakukannya, dan mengingatkan dirinya agar sentiasa takut kepada Allah SWT, dan hari akhir berusaha untuk mencegah atau berpegang teguh kepada Allah SWT, dan melatih dirinya untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah SWT. Sabar ini, sabar ke atas kemaksiatan ini terbahagi kepada banyak kategori. Yang pertama yang boleh kita ambil ialah sesiapa yang menghalang dirinya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT ini, jika dia mampu melakukannya, supaya tidak mendekatinya atau membawanya pergi. Yang kedua ialah keluarnya dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan itu, dan pemergiannya dengan cepat jika dia jatuh ke dalamnya, dan bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhir iaitu sabar yang ketiga ialah sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam mentaati Allah ini adalah salah satu pintu kesabaran yang paling besar, dan ia merupakan tindakan-tindakan yang memerlukan keikhlasan hamba-Nya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi, dan kejujuran terhadap dirinya juga, dan perjuangannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini banyak kategori juga. Yang pertama, bahawa hamba itu yang bersedia untuknya, iaitu hamba yang bersedia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, seseorang yang melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang Maha Tinggi, dan hati hamba-Nya, seseorang itu adanya hadir dan khusyuk setiap apa yang dia buat, yang dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia menyempurnakannya tanpa menyebabkannya terbatal oleh kemunafikan, kemudaratan dan lain-lain. Allah berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mengerjakan solat dan bersabarlah terhadapnya. Sesungguhnya kami tidak meminta rezeki kepadamu, sesungguhnya kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan azab itu akan datang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaim Zal Hasmi bin Muhammad Azriman, nombor metrik 064755, akan menyambung slide yang seterusnya, iaitu kepentingan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia di dunia ini berubah-ubah antara kemakmuran dan kesusahan, dan ini adalah salah satu cara Tuhan Yang Maha Esa dalam penciptaannya yang berbunyi, ia tidak kekal untuk sesiapa pun dalam keadaan apa-apa pun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk bersyukur di waktu senang, dan Dia mewajibkan ke atas mereka untuk bersabar ketika ditimpa musibah. Maka Dia, iaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan olehnya. Kita sebagai hamba Allah yang bersabar hendaklah memberi derma kepada manusia yang dalam kesusahan, dan hendaklah sabar dalam menghadapi segala cubaan dan rintangan kehidupan. Kita juga hendaklah mencegah diri kita daripada perkataan marah ataupun perbuatan yang keji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kerana sabar mempunyai nilai yang tinggi serta utama di sisi agama. Sabar bukannya sifat sampingan yang harus dipilih, tetapi merupakan satu kewajipan bagi mengangkat darjat agama dan akhlak diri kita sendiri. Agama tidak akan mencapai kemenangan serta dunia tidak akan aman tanpa ada sifat sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberi sedikit sebanyak tentang hikmah bersabar. Yang pertama, sabar sebagai penolong. Kesabaran dapat menjadi penolong yang akan menyelamatkan kita daripada bahaya di dunia, bahkan bahaya di akhirat. Seperti contoh, kita bersabar di dalam menyelesaikan urusan seperti mematuhi
lampu isyarat dan tidak terburu-buru masa pergi menyelesaikan urusan. Membawa kereta yang berhemah iaitu salah satu cara bersabar yang mana hasilnya akan menjadi lebih indah. Yang kedua ialah kesabaran dapat memberikan ataupun membawa keuntungan kepada kita. Kesabaran dapat memberikan kesan yang lumayan pada penjudahnya dan hasilnya amat indah, seperti kita bersabar dalam menjual barang yang mana pada hari pertama tak ada orang beli, hari kedua tak ada orang beli, dan pada akhirnya dengan kesabaran yang kita dapat, orang akan mula mengenali kita dan mengetahui hasil yang kita jual, benda lelah kita jual, dan hasilnya amat indah pada akhirnya, insya-Allah. Yang ketiga, kesabaran juga dapat memberikan keuntungan yang besar. Seperti yang saya sebut, dengan menahan kesabaran dalam menjalankan sesuatu perkara yang membabitkan masa, memberikan keuntungan yang berganda-ganda serta lumayan. Bukan setakat kita mendapat untung, bahkan kita untung tu berganda-ganda, tak ada batas. Maksudnya dengan bersabar ni, apa yang indah akan berlaku jika kita bersabar. Yang keempat ialah pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sabar ni adalah ganjaran yang mulia ataupun dipandang elok daripada sisi masyarakat, bahkan di sisi Allah lagilah mulia. Kesimpulan, iaitu yang pertama, sabar merupakan akhlak yang terpuji yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ataupun yang diterapkan oleh baginda kepada kita sebagai satu amalan tuntutan kepada kita. Yang kedua, kita perlu bersabar selagi mana kita mampu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguji hamba-Nya di luar kemampuan hamba-Nya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 246, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hamba-Nya melainkan apa yang terbeban olehnya. Yang ketiga, dengan kesabaran kita dapat menambah ketakwaan kepada Allah dalam sabar menjauhi maksiat dan segala-galanya yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, sifat sabar harus diaplikasi dalam diri agar kita sentiasa menjadi insan yang mudah mengharungi ujian Allah. Apabila kita dah sebati dengan sifat sabar ni, sifat sabar, dan kita sebatikan sifat sabar dalam diri, maka insya-Allah segala ujian yang kita akan hadapi menjadi mudah dan kita akan senang harungi apabila ada sifat sabar yang kuat di dalam diri, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab.